Oh, by the way, yang nombor 2 tadi tu kan dia adalah local extremum kan. Tapi tadi saya cuma cari f prime x equal to 0. Sepatutnya saya kena cari pula f prime x undefined kan, does not exist kan. Tapi sebab function dia tu adalah dia tak ada denominator, jadi dia tak akan jadi undefined lah. So that's why saya abaikan je lah. Okay, so nombor 3 dia mention stationary point. Jadi stationary point kita hanya perlu buat f prime x equal to 0, tak perlu cari f prime x undefined. Then the given function y ni sama je lah dengan fx kan. Jadi untuk dapatkan dia punya stationary point, kita akan differentiate sekali lah. So when we differentiate y, kita akan dapat dy dx. Differentiate x, kita akan dapat 1. Differentiate x, kita akan dapat 1. Differentiate ln, dia akan jadi 1 over 1 plus x. Differentiate pula 1 plus x, kita dapat 1. Jadi simplify macam ni lah. Ataupun kita boleh simplekan lagi, samakan dia punya denominator, x over 1 plus x. So ni lah kita punya dy dx. Okay, so kita tak perlu cari kita nak dapatkan dia punya x tu, kita differentiate sekali, kita buat dia sama dengan kosong kan. F prime equal to 0. So sama je lah, dy dx equal to 0. So kita ambil lah x over 1 plus x equal to 0. So x equal to 0. Kita tak perlu consider yang dy dx undefined tu, sebab dia minta stationary point. Stationary point tak perlu consider dy dx undefined. Alright, so kita ada satu je value x. Jadi kita nak test tu boleh pakai mana-mana method lah untuk tahu sama ada kosong ni memberi maximum or minimum point. Okay, tapi disebabkan up to this point semua kita pakai first derivative kan, jadi saya akan pakai second derivative lah. So to use the second derivative, we have to differentiate it again, dy square over dx square. Janganlah differentiate yang kita dah equal to 0 ni, kita differentiate yang dy dx tadi tu. Okay, so since kita punya dy dx is x over 1 plus x, so we're going to use the quotient rule. So kita ada 2x yang dibahagikan. Differentiate, masuk dalam formula. Ingat bila kita dah pakai quotient rule ke product rule ke, itu maksud kita dah differentiate lah benda tu. Alright, so the formula for quotient rule is vu prime minus uv prime divided by v square. So that's why dia jadi macam tu lah. So this is how the second derivative look like. Saya simplify lah. Okay, so kita dah dapat dia punya second derivative kan. Jadi kita akan check lah value x kita tu, yang kosong tu tadi tu. Kita nak tahu dekat x equal to 0, adakah dia maximum or minimum point. So we could just simply substitute x equal to 0 into the second derivative. Okay, sebab tu nama dia adalah second derivative method. So when we substitute x equal to 0, kita akan dapat 1 jawapan dia. So 1 ni lebih besar daripada kosong kan. So disebabkan dia lebih besar daripada kosong, lebih besar daripada kosong adalah minimum. So conclusion dia x kosong ni is minimum point. Okay, so jawapan dia kan kita bagi dalam bentuk koordinat lah, sebab dia nak point kan. So kita nak dapatkan koordinat yang y dia tu, kita masukkan x kosong dalam yang asal. So bila kita masuk x kosong dalam yang asal, to find the value of y, 1 plus 0, kita akan buat kosong lah sebenarnya. So 0, 1, kenapa 1 tiba-tiba? Kita akan buat kosong kan. So 0, 0, maafkan saya. So 0, 0 is a minimum point. Okay, so maksudnya yang state its nature tu, maksudnya kita nak tahulah sama ada dia maximum atau minimum point. Okay, lepas tu yang nombor 4 ni tolong buat sendiri, senang je ni, DIY. Yang nombor 5 pun buat sendiri, cuma awak jangan confuse walaupun dia bagi tahu tiba-tiba macam pelik sikit kan. tiba-tiba dia kata if fx intersect the x-axis at x1,
XP dengan XQ kan. So X-intercept yang dia nak awak cari ni, X1, XP dengan XQ ni. So to find X-intercept at X axis, maksudnya X-intercept kan. Okay, so untuk dapatkan X-intercept, we just simply masukkan Y equal to 0. Jadi apa kita perlu buat adalah fx ni kita tukar je lah. Fx ni kan Y kan, so kita tukar je lah equal to 0. Okay, nanti awak akan dapat lah awak punya P apa, Q apa. Maksudnya value X yang awak dapat tu, satunya awak akan dapat 1. Lagi 2 ni dia boleh bertukar lah. Mungkin awak nak cakap yang ni P, yang ni Q, ataupun boleh awak cakap yang ni Q, yang ni P, mana-mana je. Lepas tu untuk yang B ni boleh proceed macam biasa je lah. Dia tak ada kena-mengena pun dengan A. Cuma yang B ni dia dah kata by using second derivative test.